bahawa Waf dipanggil oleh sebahagian daripada pemerhati politik, terutama di Twitter, sebagai Mak Jargon. Dan kenapa dia orang panggil Waf Mak Jargon? Ya. Assalamualaikum. Kembali ke episod Keluar Sekejap bersama saya Syaril Hamdan dan saya KJ. KJ, hari ini banyak juga komen sebenarnya yang kita dapat dari episod lepas, tapi hari ini adalah episod besar. Sebelum kita masuk ke mid episod minggu ni ataupun hari ini, I think today is a good day to talk about the end of the Premier League dan juga apa yang ramalan KJ Manchester United depan Newcastle tu betul. Betul. Dan saya terima kedudukan keempat itu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang cukup besar. Okey. Dan tahniah sebab minggu depan tahun depan akan beraksi di Champions League musim depan. Musim depan. Yeah. So all good. Final dekat Wembley, jadi ikut-ikut lah Newcastle lawan Manchester. Final Champions League musim Wembley next year. Please lah, don't dreams are free. Dreams are free. Okay, minggu ni adalah minggu kita di Sabah dan Sarawak meraihkan keamatan dan juga gawai. Jadi untuk rakan-rakan kita di Sabah, saya ucapkan Kotobian Tadau Tagazo Do Keamatan. Dan juga kepada, you just Google that? No, I've been a minister for how many years, bro? Sure. Please, Dan kepada rakan-rakan kita di Sarawak, saya ucapkan Gayu Guru Gerai Nyamai. Syaril, mungkin pendengar ataupun penonton Keluar Sekejap tertanya, sebab biasanya Syaril sejak kebelakangan ini saya bekerja berpakaian smart, selalu pakai. You saying that I don't work. Be very careful about what you say. It is what it is. Anyway, sejak kebelakangan ini Syaril tampil di Keluar Sekejap memakai baju kemeja kerja, dan saya pakai t-shirt, tapi hari ini saya pakai batik. Ya, dan hari ini bukan hari Khamis. Bukan hari Khamis, sebab saya nak nampak smart dan ada keterampilan yang tertib sikit, sebab kita ada tetamu istimewa. Oh, betul. Kita ada YB. Kita ada YB hari ini. Yang berhormat. First yang berhormat yang bersama dengan kita. Tampil dalam Keluar Sekejap. Tapi saya nak promote sikit lah, sebab ini adalah batik Malaysia. Saya nak cakap benda ni, Syaril, sebab saya masih lagi melihat terlalu ramai rakyat Malaysia yang memakai batik Indonesia. Batik bukan Malaysia, batik Indonesia. Dan ada komen saya baca baru ni dalam media sosial, dia kata batik Malaysia ni boring, tak ada pembaharuan, tak style. So saya nak tunjuklah batik ni kan? Okay. So this is a block print batik. Dan untuk mereka yang mencari baju kemeja batik lengan pendek yang casual macam ni, boleh pergi ke Kompleks Craft Karyaneka di Jalan Conley. That's under our government. Yes. Di mana artisan datang untuk jual batik dan sebagainya. Dan to me, Syaril, actually kita kena ada climate appropriate dress code. Kenapa kita masih lagi pakai suit ni? Macam Syaril? Tak. Macam saya hari ni sebab berdepan dengan beberapa pelabur-pelabur dari barat. Patutnya di Malaysia, in Rome, do as the Romans do lah. Okay. I will bring out some photos of you wearing suits. But that was before, when you were minister. That was sebelum zaman buang tie, PMX. I see. Okay. Sekarang ni loose, I'm rolled up. I'm not Iranian style. We don't want the tie because it's a Western symbol of New Dawn, subjugation. We talked about that. Tapi just to pick you up on the batik thing, tak tahu perkara ni boleh dianalogikan ke tidak. Tapi KJ setuju tak kadang-kadang dalam interaksi kita dengan budaya lain, termasuk dengan Indonesia, bukan hanya dari segi pakaian kita nak follow, tapi dari segi slang, pelat tu. Kita lebih banyak bercakap bahasa Indonesia. Mereka datang ke sini tak pernah cakap dalam slang, dalam bahasa Malaysia. Kita pergi ke sana terpaling jadi Jawa. Yes. Anyway, the podcast been doing well. It's been doing well. Kita macam KJ letak dalam Insta story, kita nombor 3 dalam ranking podcast di Spotify kalau di Malaysia. Dan dalam YouTube, kita punya episode on average mendapat 54,000 views setiap episod. Not bad. 54,000. Jadi terima kasih kepada semua yang mengikuti.
minta lebih banyak lagi yang subscribe, yang like. Dan yang kita dapat angkanya dari YouTube, but we have other platforms juga, Spotify, Apple Podcast dan sebagainya. Absolutely. Di podcast chart Spotify, Syaril, kita nombor 3, Mishari Rashid Al-Afasi nombor 1. I think he's a ustaz. Ustaz Wadi Anwar nombor 2. Keluar Sekejap nombor 3. So I think we are number 1 in terms of non-religious lah. Number 1 secular podcast. Okay. Number 4 is Malam Seram. Yes, I saw that. Did you listen to Malam Seram? I didn't listen to it. I was asking whether it was a euphemism or something else. Saya harap kita tak kalah dengan Malam Seram. Macam tak style lah. Tak style kita kalah dengan Malam Seram. Malam Seram. Malam Seram kalah dengan orang agama okay lagi. Malam Seram masa saya kena pecat daripada UMNO. Anyway, okay, so just another plug. Kita akan start roadshow Keluar Sekejap. Yes. Roadshow, what's this about? Jadi kita tak nak hanya duduk di studio, dan kita punya first event di mana KJ? First event kita 8 hari bulan Jun di Universiti Islam Antarabangsa, di kampus di Gombak, main campus, dan saya difahamkan dewan dah penuh dah. Sold out. Not event. Kita tak jual lah, but sold out as in full. Done. So kita telah terima banyak juga permintaan daripada universiti lain untuk membuat roadshow, dan kita akan umum dari masa ke semasa live show Keluar Sekejap, yang mana kita akan ada live audience. But we are also going to invite people. Yes, so jadi satu lagi pembaharuan kita nak buat dalam podcast kita ialah kita nak juga ada live audience di sini, di studio. Dalam studio kita. Jadi macam mana kita nak pilih? Saya bincang dengan KJ. The best way I think is every week ataupun every episode kita akan ambil the best comments daripada YouTube, daripada social media kita, dan kita akan jemput mungkin sebahagian kecil untuk datang menonton live audience di studio lokasi rahsia ini. Yep. Speaking of comments, Cheryl, can I just read a couple of comments? Sure. Sebab kita tak ada Q&A session for this episode, sebab kita ada fantastic interview coming up. Ada beberapa komen dalam YouTube, yang 2 komen yang saya nak baca daripada episod yang lepas. Syami Aryan, a lot of IPTA and IPTS offer open distance learning or part-time study and also micro credentials. Like KJ said, you can also use experience, APEL, to achieve a degree or even a master's. In my opinion, also government needs to acknowledge micro-credentialing certificates, but they need to give leading examples such as accepting these certificates for GLCs or even SPA ataupun JPA. Isu dia sekarang ni adalah tidak diiktiraf. I think that's a good point, right? Ini susulan perbincangan kita tentang pembudayaan baru soal pendidikan dan pekerjaan. Jadi komen yang elok untuk menekankan bahawa perlu diformalisekan lah. Because I think JPA is still quite rigid. They only look at the formal degree as opposed to these micro-credentials kan. Correct. Okay, satu lagi Lara Nos. Ini Syaril, mungkin Syaril tarik dengan komen ni. Tahniah kepada KJ dan Syaril atas platform Podcast KS. Saya ikuti Podcast KS ini dari awal sehingga ke saat ini. Apa yang saya nak katakan bahawa selalu sahaja apabila saudara Syaril sedang bercakap atau beri pendapat, KJ suka potong atau tambah apa yang sedang Syaril perkatakan. Bagi saya, biarlah Syaril habiskan dulu percakapan beliau. Itulah serba sedikit komen tentang KJ. Apapun tahniah kepada saudara berdua. Apa pandangan Syaril? Saya punya pandangan, I think exactly. Okay, go on. We're trying to fix that in this podcast, and I can appreciate how difficult it is for you to hold your tongue in this moment. But thank you for trying. Did I do well? Yeah, you did okay. And I tunggu sampai you habis. Habis dah. Okay. Tapi jap. Ni nak reward you for your kindness, for your relative kindness. Saya jarang beli surat khabar lah. Tapi hari ni ada satu surat khabar apa tu? Ada satu kopi yang datang ke tangan saya. Sinar Harian. Sinar Harian dia tulis ni prestasi 6 bulan Kerajaan Anwar. Tapi ni semua tak penting soal prestasi 6 bulan ni. Saya nampak kedudukan 4 orang yang tertinggi lah yang mendapat Sinar Harian buat survey. Responden siapa yang patut jadi Perdana Menteri ataupun pilihan mereka sebagai Perdana Menteri. Nombor 1 Anwar Ibrahim, nombor 2 Muhyiddin Yassin, nombor 3 Ismail Sabri Yaakob, nombor 4 Khairi Jamaluddin. Betul ke? Ni yang saya dapat lah. Ni yang saya dapat daripada Sinar Harian. Buat terkejut. Apa perasaan KJ menjadi top 4 atau top 5 lah? I mean, surveys are surveys lah. Is this your fake modesty?
I mean, for what it's worth, you've always been, ranked highly sebagai potential prime minister. Terima kasih. But and hopefully one day that becomes a reality. Tapi Syaril tahu yang job yang saya minat sekarang ni adalah di PKL. Datuk Bandar Kuala Lumpur. Yeah. Sure. Okay, so just last thing on the intro, kita MVP minggu ni. Kita tercari-cari. Tak ada Ada shortlist lah. Ada shortlist. Contoh Yang Berhormat Fahmi Basikal. Yeah, I like him more than you do, but okay, go on. Okay, ramai yang hantar message dengan video dia naik basikal di pejabat dan minta supaya kita, but to be fair to Fahmi, mungkin dia tak buat waktu kerja, mungkin just dia bersantai-santai dengan pegawai dia. Was that difficult to justify? No. Okay. I mean that. Yeah. And also we shortlisted kita senarai pendek TPM kita, TPM 1, Datuk Seri Zahid. Zahid dalam berita dalam bahasa Inggeris, no place for corruption even if I am committing it, dia cakap lah. Right. So I mean agak layak untuk MVP, tapi tak tahulah, saya tak sanggup bagi MVP kat dia. Belum sanggup lagi. Yeah. So no MVP for this week. No MVP for this week. Yeah. Worthy mentions. Worthy mentions dan mungkin tetamu kita pada hari ni dengan komen dia dalam show ni akan jadi MVP. Boleh. Mungkin. Kita boleh engineer MVP. Kita engineer MVP. Ya. Okay, Syaril, sebelum kita pergi kepada break dan juga kepada tetamu istimewa kita pada hari ni, couple of things yang saya nak sebut. Nampak gaya ada deal dengan Rumah Putih White House Joe Biden dengan Speaker Joe McCarthy ataupun Speaker McCarthy House of Representatives untuk mengelak default Amerika Syarikat. So apa pandangan Syaril, dan adakah ini menunjukkan bahawa satu, of course, political gridlock dekat Amerika Syarikat, dan tadi sebelum kita mula rakaman, tetamu istimewa kita pada hari ini telah menyebut kepada saya the extraordinary privilege of the US dollar in this situation where it practically holds the whole world to ransom through political gridlock. Sure. I think it's that. Dan we talk about the dysfunction already dalam episod lepas tentang kenapa berkali-kali sampai ke kemuncak ini walaupun belum lagi default dan tidak berlaku lagi pada kali ini, tetapi kalau sentiasa berlaku akan menguatkan mungkin trend untuk yang kita bincang sebelum ni, de-dollarization of the economy kan. But also maybe an opportunity, dan saya tahu tetamu kita pun pernah bercakap sikit tentang perkara ini, bahawasanya dari segi technically speaking US cannot default. This is of course simply because of a political gridlock. Jadi dan jika mereka default pun, it won't take too long for them to come back. Up with Correct. In fact, during Obama's time ada sekejap kan, it was delayed and they couldn't pay salaries or something like that, right? So that is, a few days is really bad, and kita harap tidak lagi berlaku. Tapi apalah, untuk kes ini kali ini dapat lagi perjanjian ataupun persefahaman antara kedua-dua parti di Amerika Syarikat. Jadi cerita tu habis. Isu kedua yang saya nak cakap sepintas lalu adalah nilai mata wang ringgit. Dan saya rasa topik ni kita akan balik pada topik ni dari masa ke masa. Pendengar pun tahu bahawa ringgit sekarang ini mengalami kemerosotan yang sangat-sangat ketara, terutamanya berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Kalau tak silap saya, lebih daripada 4.6 sekarang. Dan ramai yang juga mengatakan bahawa ini adalah berkenaan dengan debt default, potential debt default dekat Amerika Syarikat. But the issue is ringgit sedang merosot dengan currency lain, Singapore dollar, many other currencies. Jadi dia bukan soal hanya apa yang sedang berlaku di Amerika Syarikat, tetapi sekarang ni ada masalah. Dan ramai penganalisis politik membangkitkan dan mengungkit semula kenyataan-kenyataan daripada PM, daripada Rafizi sewaktu mereka jadi pembangkang, berkenaan dengan kemerosotan nilai ringgit ini sebagai petanda bahawa kerajaan perlu ditukar. Now it's biting them back, dan mereka tahu bahawa it's not easy to control the value of your currency dalam dunia sekarang, terutamanya bila monetary policy ataupun dasar monetary diserahkan kepada bank negara ataupun kepada central bank. What do you think? I think a few points to say. Satu is you reap what you sow. Dan apabila pihak Pakatan Harapan selama
tempoh yang agak lama memainkan isu ni sebagai satu bukti kelemahan pentadbiran Ismail Sabri ke Muhyiddin Yassin ke, akhirnya bila mereka berada dalam kedudukan, something they always knew obviously, but maybe they were hoping that bila dia masuk tu they will be lucky, but turns out that the luck at least for now hasn't come their way, dan memang kedudukan ringgit merosot dan susut lagi. Jadi bagaimana mereka nak mengurus naratif itu menjadi satu cabaran yang besar because of what they've said when they were in opposition, to point one. Point two ialah biasanya skrip lazim yang akan dilontarkan oleh Bank Negara ataupun oleh pihak yang berada dalam kerajaan adalah jangan hanya banding dengan USD, banding dengan basket of currencies. Tapi macam KJ gambarkan, bila kita check juga recently pun merosot. Jadi it's not just the USD. So dia tak boleh pakai alasan ataupun sebab itu. Waktu kerajaan sebelum pilihan raya diserang, kita boleh pakai alasan tu. Sebab even Tengku Zafrul sebagai MOF waktu tu menunjukkan USD saja Japan we were better, all these other currencies like was, if I'm not mistaken, that we were doing quite well. Hanya USD dan beberapa mata wang yang lain. Kali ini hampir semua menunjukkan kemerosotan. Dan Singapore dollar, Thai baht, Indonesian rupiah. Correct. It's closer to us kan. Jadi dia emotional punya effect lebih tinggi. The last thing I want to say, more substantive, KJ, is kedudukan Bank Negara ni. Dan kalau mereka yang mengikuti komen-komen kita dalam KS dan terutama saya, I have some views about how maybe the central bank communications has to be better. I've said that. Tapi dalam hal ini mungkin perlu juga kita tanya dan kita check, adakah dalam institusi kerajaan, contohnya MOF, do we have the right technical people to counter the arguments yang akan datang daripada Bank Negara? I can imagine a scenario, KJ, maybe you know this better than I do. Kalau ada perjumpaan dan kita dengar ada kabinet nak jumpa BNM dan sebagainya kan, I can imagine BNM just bombards the entire cabinet with just technical stuff, right? This is how it is, ini angka dia bla 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 bla. Dan adakah kabinet dan pihak eksekutif kerajaan has the technical know-how and the community untuk menjawab dan memberikan alternatif apabila Bank Negara gives their long-winded script and their wealth and mountain of data lah. Contoh, is there somebody in government brave enough to tell Bank Negara, do we need to change the way we do monetary policy to be a bit more like Singapore managing exchange rate? I don't know if that's the right answer. Maybe it's wrong. Maybe I'm not saying that should be the right answer. But contoh untuk ada alternative and a real discussion and debate dengan Bank Negara. Saya berpendapat bahawa itu mungkin dibincang di Majlis Tindakan Ekonomi. Tapi baru mesyuarat sekali. Baru mesyuarat sekali. Ada pegawai di pemendaharaan yang boleh memberi pushback kepada Bank Negara dan saya pernah tengok. Di peringkat Jemaah Menteri, kalau Bank Negara, Governor Bank Negara dijemput untuk memberi taklimat kepada Jemaah Menteri, dalam Jemaah Menteri itu saya rasa tak ramai lah yang memahami soal isu polisi monetary secara mendalam lah. When I was in cabinet, I could count on my one hand those of us who actually understood dan boleh tanya soalan. So akan ada pushback, tapi ada institutional independence ni yang telah memberikan gambaran bahawa you boleh dipersoalkan, tetapi Bank Negara has almost carte blanche to decide. Sure. So I agree with your point, but can I just also raise one point, adalah isu kemerosotan nilai ringgit ni. Let's get real lah, okay? Even if you naikkan OPR Malaysia untuk memastikan bahawa spread ataupun perbezaan antara kadar faedah di Malaysia tidak terlalu beza daripada nilai kadar faedah di US. Can we just explain this to people? So kalau kadar faedah di United States jauh lebih tinggi daripada kadar faedah kita, the money will go there. Bila duit ataupun modal pergi mengalir ke sana, maka duit Amerika Syarikat akan meningkat lah berbanding dengan nilai kita. That's correct, right? Correct. Even if the interest rate in the US is lower, still sebab USD has a different appeal. So the spread tak boleh besar sangat. So kalau kita naikkan OPR kita pun, nak kurangkan spread, perbezaan kadar faedah kita dengan kadar faedah Amerika Syarikat pun begitu, saya rasa Saudara Syaril, nilai mata wang ringgit tidak akan naik dengan mendadak, because they are long term issues. Kita kena meningkatkan produktiviti negara kita. We have to tackle inflation. Kita kena pastikan bahawa current account kita
lebih baik, lebih bagus kedudukan current account kita, more exports, less imports, dan juga mengurangkan government debt. These are structural stuff. Sure. Ini adalah usaha-usaha yang sangat-sangat besar yang perlu dihadapi oleh kerajaan. Jadi yes, saya faham kenapa kerajaan risau imported inflation apabila nilai kita merosot, tapi kalau sekiranya mereka tidak sanggup untuk melihat kepada isu struktural yang saya sebutkan tadi, this will be a long term problem. Ada kemungkinan tak kabinet boleh dengan independence bank negara, but can discuss dengan bank negara, is there a strategy where untuk a period of time, X number of months, you drain a bit of your reserves untuk pertahankan ringgit, and then PMX kena keluar dan pastikan ada portfolio inflows, ada FDI yang that could be one option. That's possible, dan itu sentiasa menjadi policy option. Saya tak rasa, ada orang tanya saya adakah dia akan pack the ringgit, tambat. Saya fikir dia takkan buat, dan kita pun I don't think we completely we don't really agree with that. Okay. Alright, kita akan kembali selepas break ini dengan tetamu undangan istimewa keluar sekejap. Kembali kita ke keluar sekejap. Dalam episod yang signifikan pada hari ini, kita ada tetamu seperti mana dah disebut berkali-kali. Kalau kali terakhir kita ada tamu, kita ambil ataupun kita jemput Dr. Ong Kian Ming daripada pihak DAP dan Pakatan Harapan. Kali ini untuk balance, kita jemput daripada Perikatan Nasional. Tetapi bukan hanya seorang figura daripada Perikatan Nasional, tapi seorang Yang Berhormat. Ini adalah Yang Berhormat pertama yang dijemput ke keluar sekejap, Yang Berhormat Machang, Ahli Parlimen Machang dan juga Ketua Armada, Wan Ahmad Faisal. Apa khabar, YB? Sihat, Alhamdulillah. Apa khabar, Syarif? Sihat, Alhamdulillah. Selamat datang ke keluar sekejap, Yang Berhormat. Terima kasih banyak, Brother KJ. Ya, boleh kita panggil sebagai Waf? Boleh. Waf, Waf. Okey, saya nak tanya soalan yang ramai yang nak tahu jawapannya. Dan soalan ini antara soalan yang paling penting. Adakah Waf sedar, pertama, dan adakah Waf sedar bahawa Waf dipanggil oleh sebahagian daripada pemerhati politik, terutama di Twitter, sebagai Mat Jargon? Dan kenapa dia orang panggil Waf Mat Jargon? Ya, memang saya sedar, dan ianya satu, biasalah, satu troll politik yang sebenarnya diguna pakai oleh setengah orang yang mengkritik saya kerana background saya dulu sebelum masuk politik adalah seorang pelajar falsafah Islam. Jadi saya memang dalam penulisan saya, khususnya blog saya rashanfikir.com, saya memang banyak guna istilah-istilah berat lah yang memerlukan kamus untuk disemak, kerana saya diajar oleh guru saya, Profesor Wan Muhammad Noor, Tan Sri Syed Najib Alatas, supaya penggunaan istilah yang tepat untuk menerangkan sesuatu konsep, sesuatu fenomena, kerana itu akan memberi kejituan makna dalam menerangkan sesuatu perkara. Jadi itulah sebabnya saya banyak guna jargon, sebab saya banyak bincang benda hal-hal akademik. Tapi dalam sebagai ahli politik, sebab itulah saya di kampung, saya tidaklah guna istilah-istilah tersebut. Kita rendahkanlah perbincangan tu kepada bahasa orang awam. Tak ada masalah. Cuma itulah cerita lama. So daripada pengalaman diajar oleh Profesor Syed Nakib Alatas, saya pernah cuba baca Islam and Secularization. I could not even understand one sentence. Dan saya anggap diri saya tak adalah bodoh sangat. But I mean, that's like jargon-esque, man. Right. Yeah. So saya masih lagi ingat waktu Waf membuat keputusan untuk bersama dengan Tan Sri Mahyudin dan tidak bersama dengan Tun Mahathir waktu Sheraton Move dan sebagainya, digunakan istilah fiqh tabayun. Dan itulah mulanya jargon. But saya setuju dengan Waf. I think there is a place in political ideas for us to talk about ideas and jargon. I mean, kalau kita nak cakap soal jargon, Serakin Wewenang bin Madani adalah nama bayi yang baru lahir di hospital pada hari ini, saya dengar. Really? No, I'm just joking. But you know what I'm saying, right? Yes. I mean, kita pun ada Perdana Menteri yang suka kepada jargon. Dia lebih mat jargon daripada saya. Okay. Benar. Good charge. Big charge. Baru ni Tun Mahathir panggil dia mat retorik. Okay. But just untuk just to liven the conversation, can we have a jargon for today?
Can, please. Yes. Yeah. What's your jargon for today? In your long list. Yeah. Saya pilih sebab saya seorang pelajar geopolitik. Saya memilih istilah Jerman, Lebensraum. Living space. Yes. Correct, right? Correct. I know idea. I'm the man of the people. So Lebensraum was a concept that Hitler started in expanding territory. He said Lebensraum. We needed living space. But maybe you want to explain. Yeah, I mean correctly. I mean KJ explained correctly. Itulah konsep geopolitik yang Hitler guna sebagai dalam Mein Kampf dia untuk justify dia punya expansion ke timur. Nak ambil Austria dan sebagainya. Justify colonialism dia lah. Jadi is a ideas have consequences. Because of that simple idea, Nazi went on rampage in Eastern Europe. So jargons have consequences, and that's why he won in Machang. I see. Okay, your jargon for the day? Considering I didn't win my seat. Charlie kena banyak lagi jargon. I think maybe I didn't win because I didn't capture the zeitgeist of the moment. Zeitgeist. So zeitgeist is the jargon of my choice today. Zeitgeist, you're aware of zeitgeist? Spirit of the time. Wow, there we go. I was out of step with the zeitgeist. Zeitgeist. Marginally out of step with the zeitgeist. Semangat sezaman. Mungkin kalau Syaril pakai kopiah, baju Melayu, kain plekat kan itu masa tadi mungkin boleh menang kot. Bagi syarahan tentang zeitgeist dan manhaj madani. We can try that next ke time. arah maqasid al-syariah. Okay. Something to learn. And my side jargon saya adalah Weltanschauung. Since we're all German. Since we're all German, Weltanschauung. What is that? Worldview. That's right. Worldview. Worldview. So setiap civilization ni dia ada dia punya Weltanschauung lah. Dia punya worldview. So hari ni kita akan cakap soal Weltanschauung Melayu dan Perikatan Nasional. Baik. Okay. Alright. Terbaik. Okay. Sebelum kita nak masuk ke dalam topik yang heavy sikit ni lah. Ini satu trivia sikit yang saya tahu berkenaan dengan saudara Waf. So masa saya di Kementerian Belia dan Sukan, Waf, saya telah diberitahu tentang seorang pemain bola sepak di Amerika Syarikat, anak Melayu, dilahirkan kepada bapa Melayu, nama dia Wang Kuzain. Dan selepas Waf muncul di pesada politik, ada yang beritahu saya bahawa Waf related kepada Wan Kuzain ni. So are you related to this Wan Kuzain, this young superstar in the making? Yes, half brother. Okay. Is he still playing in America? Yeah. Dia ada adik juga kan? Ada Wan Kuzri. Dua-dua main bola. Dua-dua main bola professionally. Okay. Semi-pro at least in US. Okay. Dan bapak sama. Berbingkan same father. Okay. Dan saya juga difahamkan bahawa saudara Waf bertemu dengan bapa buat kali pertama just recently sebab tahun lepas. Sebab bapa saudara Waf berhijrah ke Amerika Syarikat. Beliau bercerai dengan ibu saya sewaktu saya umur 3 tahun. Since then never came back. So never had the chance to see him. Jadi tahun lepas sebelum pilihan raya, sewaktu cuti lah, saya sempat lah ambil cuti sebanyak 2 minggu untuk ke Amerika untuk bertemu dengan buat pertama kali dalam hidup. How was that? It was quite a surreal experience to me, at least. And then Waf dibesarkan oleh ibu. Saya dibesarkan oleh ibu saya sampai umur saya 11 tahun. Ibu saya berkahwin lagi. Jadi saya ada seorang ayah tiri lah. Okay, wonderful. I mean, this is an emotive subject and feel free to not answer. It's okay. I'm okay. How does it feel? I mean, to see your father buat kali pertama jauh dalam pendewasaan. Honestly, sebab kita dah besar kan. Tapi kebetulan masa tu saya dah ada seorang anak. Jadi sebagai seorang ayah yang baru, saya juga mungkin boleh menjiwai perasaan ayah saya yang lama saya tak jumpa. Jadi saya tak ada apa-apa grudge, saya tak buka cerita lama. Saya, sebagaimana Islam mengajar kita, beliau tetap ayah saya. Jadi saya jumpa beliau dengan niat yang sebagai seorang anak yang ingin mencari dan mengenali bapa dia masih hidup. Alhamdulillah masih hidup. Jadi saya gunalah peluang yang ada untuk saya duduk dengan beliau. Tidak buka cerita lama, tidak ungkitkan apa-apa, hanya mahu menjalinkan hubungan kekeluargaan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you for sharing with us. Thank you. So kita nak pergi kepada
permulaan politik Waf lah ya. Waf bermula dalam politik sebagai seorang pegawai kanan kepada YB Saddiq di KBS, dan selepas itu Waf, you took your own path. Dia pergi ambil jalan lain, Waf ambil jalan lain, dan sebelum PRU yang lepas, ramai di kalangan detractors lah, terutamanya penyokong PH, kata Waf ni confirm lepas ni dia bungkus lah. Dah jadi senator, ambil laluan mudah bersama dengan Tan Sri Mahyudin, tapi lepas ni confirm dia akan kalah, dan habis cerita lah Waf ni. But you won. Congratulations. Tahniah. Jadi mungkin nak bagi tahu kepada kita pengalaman, sebab saya tengok video Waf muncul di majlis pengumuman calon di Kelantan, muncul dengan baju Melayu hijau muda dan juga kopiah setelah memberi komen yang agak negatif terhadap PAS. How was it? Bagi saya pengalaman tu sangat luar biasa, kerana saya sebenarnya seperti sirih pulang ke ganggang, sebabnya saya dulu memang di kampus bersama PAS. Saya pernah duduk dalam Jemaah Islam kampus di UTP. Right. Jadi saya ni permulaan so-called politik saya memang dengan PAS sebenarnya. Saya dibawa ke Usrah, ke Tamrin. Ini jargon golongan Haraki lah. Haraki pun jargon juga. Gerakan Islam. Jadi saya diasuh dalam suasana itu. Saya memang berbai'ah dulu dengan Tuan Guru Ni Aziz almarhum. Jadi saya tahu PAS macam mana. Cuma jiwa saya, walaupun saya seorang Islamis ketika itu, masih lagi nationalist. I was about to ask you, are you Islamist or nationalist? I'm a Malay nationalist. First. Dan ada Islamis punya branches. Okay. Jadi sebab itu bila saya di kampus, walaupun saya dengan PAS, saya pun ada beberapa perkara saya tak setuju juga. Tapi lepas itu saya habis, saya tidak bersama PAS. Saya tidak masuk ke kawasan PAS kawasan. Saya hanya bertumpu kepada bidang kerjaya saya sebagai seorang jurulatera kimia di Petronas. Dan juga dalam bidang keilmuan, saya nak kenal diri, kenal Allah, belajar falsafah Islam. Dan masa itulah saya sebenarnya rapat dengan Datuk Seri Najib, Datuk Seri Zahid to certain extent, sebabnya zaman tu Datuk Seri Najib was the Prime Minister, dan saya rapat dengan PMO Datuk Sahlan, Datuk Jai arwah kan. Jadi saya Tan Sri Alisno, sebab mereka ni kelompok yang rapat dengan BTN, Datuk Raja Arif. Jadi mereka ni rapat dengan guru-guru saya juga, sebab mereka mahu berkenalan dengan idea-idea Islam dan Melayu. Jadi saya sebahagian daripada penceramah lah dalam golongan tu. Dan saya memang melawan DAP daripada dulu. Walaupun saya tak pernah bersama UMNO, tapi saya sentiasa pertahankan UMNO ketika itu. Until 1MDB happen. Itu saja. Okay. Waf, nak follow on apa yang KJ kata, dan Waf cuba explain yang ini umpama sirih pulang ke ganggang dan sebagainya. Tapi yang tular ialah tweet ataupun Facebook post yang mana Waf mempersoalkan atau mempersendakan penyokong-penyokong PAS, dan perkara itu dimainkan. Pernah dalam kempen 14 hari tu pun sempat saya tengok, waktu kempen itu ada orang kata nak lawan dekat Macang ni mudah aja, ambil screenshot tweet yang Waf perkecilkan ataupun persendakan penyokong PAS tu dan letak banner besar confirm kalah. Akhirnya itu pun tak betul. Cuma maybe tidakkah Waf merasakan ada sedikit kejanggalan? Still ada kejanggalan walaupun Waf kata your background dan sebagainya, apabila tiba-tiba terpaksa ataupun memilih untuk bertanding atas tiket PAS. Sebenarnya tidak. Saya tahu bila mana saya diumumkan oleh kepimpinan untuk bertanding di Kelantan, saya dah ready segi mindset untuk jadi calon PAS. Dan saya kena recall balik banyak benda saya belajar di kampus dulu. Antaranya surah-surah yang saya kena hafal balik, hadis-hadis, ayat Quran, dalil-dalil yang orang PAS lalu guna. Sebab saya perlu tunjuk kepada pengundi Macang yang saya lebih PAS daripada ahli PAS. Itu formula saya rasa kemenangan saya. Dan penerimaan mereka on the ground sangat baik. Contohnya masa saya pergi pertama kali masih Timbalan Menteri sebelum ubah, kebetulan dah dapat bayang-bayang lah. Dia beli green light oleh Tan Sri Mahyudin, turun. Kebetulan ada pimpinan PAS yang meninggal dunia, seorang ulama yang disayangi di Macang. Buat pertama kali saya pun tak kenal, saya pergi je ikut arahan, dan saya turun ke liang lahat untuk mengebumikan jenazah.
Jadi that picture went viral throughout Machang. Timbalan Menteri Perpaduan turun kebumikan ulama. Baca talqin sekali? Baca talqin sekali. Tak, saya tak baca lah. Saya ikut lah. But point being, yelah, saya perlu memahami uruf situasi di situ. Jadi saya tak kekok sebenarnya sebab saya pun dah dilatih oleh kepimpinan PAS masa saya student. Ketika mana tweet itu diviralkan, saya sebenarnya malam tu memang tak tidur lah. I said this is going to kill my campaign lah. Walaupun saya dah momentum dah bagus sebenarnya. Tapi saya Alhamdulillah Datuk Ni Amar, Timbalan Menteri Besar, ingatkan saya, minta maaf buat open apology. Dan khalas. Proven pengundi PAS tidak ungkit sekali pun sepanjang kempen. Saya nampak Syaril, PAS ni dia lain daripada parti lain tau. Bila dia accept somebody, bila dia terima seseorang itu, sama ada sebagai calon ke sebagai ahli baru, dia akan buat dengan hati yang terbuka. Dia tak ada kesangsian, tak ada second guessing. Dia all in lah. Tapi parti lain dia akan melihat orang tu sebagai outsider, interloper. Do you think that? It seems that way. Bila kita pengalaman sikit kita dalam Muafakat Nasional dan sebagainya, nampak ada, yalah, kita akan persoalkan keikhlasan PAS waktu UMNO dan sebagainya, tapi dari segi macam KJ katakan, menerima tu dia ramai daripada bani Twitter yang kata, itu pun jargon juga bani Twitter, yang kata WAF survive dalam politik sebab dapat laluan mudah dicampak ke Kelantan dan kopiah mana pun boleh menang kat situ. Tapi saya nak bagi tahu kepada pendengar dan WAF mungkin boleh ceritakan, sebenarnya kursi Machang tu adalah kursi BN. You had to flip that seat. Itu bukan kursi PAS. Kursi itu dimenangi oleh pengurusi perhubungan UMNO Negeri Kelantan, Datuk Ahmad Jazlan, penyokong hebat dan tegar dan kuat kepada bosku. Tapi you managed to beat him by 10,000 votes. By 10,000. By 10,000. So apa strategi? So nak bagi tahu kepada bani Twitter, itu bukan kubu PAS. Itu memang kerusi UMNO yang dimenangi oleh pengurusi perhubungan UMNO. WAF lawan Giant Killer dan menang. It was not easy actually, because I was underdog. Tapi saya masuk dalam keadaan saya sebagai underdog. Saya tahu saya perlu humble. Saya perlu jadi orang kampung. Saya perlu belajar daripada orang yang lebih senior daripada saya. Saya mengikuti semua arahan yang dikeluarkan oleh kepimpinan PAS kawasan. Sebab jentera utama daripada PAS. Pakai kopiah, semayang kat masjid, jemaah tak tinggal. Ucapan semua takbir lah. Takbir, hadis apa, surah apa. Saya ikut saja apa yang... Dan tak kekok langsung? Tak kekok. Sebab itu... Kalau kita buat kot tanda-tanda akhir zaman. You. Tapi kebetulan KJ, satu lagi faktor lah. Saya nak kena mungkin terangkan kepada bani Twitter. Saya anak Kelantan. Okay. Bapa saya orang Kelantan. Saya lahir di Kuala Lumpur. Okay. Tapi saya ada darah Kelantan. Okay, so bapa Dr. Wan Kamal kan? Yes. He is Kelantanese. Kelantan, atau panjang. Bukan macam? Macam. Jadi, nama saya ada Wan. Jadi di Kelantan tu... Kalau ada Wan ni adalah orang bagilah pandang serius sikit jugalah. Nick Wan. Saya nak berbalik pada apa yang dibangkitkan oleh KJ tadi, soal apa yang berlaku, pemisahan antara WAF dengan SS dengan Syed Saddiq. Kot-kot lah ada iktibar saya boleh ambil kan, if you know one day we take separate path. What do you say? I'm just saying an analogy. Okay. Relax. You're top 4. Top 4. Don't worry. Don't leave me, man. Top 4. Okay. No. On a serious note, apa yang mendorong WAF untuk buat perkara itu? Ya, mungkin WAF ada background dengan tokoh-tokoh yang lain, ya, ada pendewasaan politik yang bukan hanya bergantung pada Syed Saddiq kan, tetapi it's still a conscious choice yang WAF buat untuk memisahkan diri, mengambil haluan yang berbeza. Was it your ideology? Adakah WAF kembali kepada Malay nationalism dan melihat inilah saya kali ini ideologi saya dan saya akan buat keputusan ini berdasarkan ideologi, ataupun if I can ask a straight and frank question, was this a career move untuk progress? Adakah WAF opportunistic lah? No. Ketika saya keluar daripada so-called Saddiq punya circle, saya tidak pun ditawarkan jawatan ketika itu. Cuma apa yang saya difahamkan ketika saya berjumpa dengan Tan Sri Muhyiddin, beliau terangkan apa sebenarnya yang berlaku.
Dan saya percaya dengan pendirian beliau, Tan Sri, dan juga parti. It was a consensus actually dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk meninggalkan Pakatan Harapan. Kerana kalau kita duduk dalam Pakatan Harapan, macam mana UMNO duduk dalam PHBN hari ini, we are finished. Ya, sebab the wave of Malay uprising through MN was so strong. Dan saya tak nampak itu satu temporary wave. Ini satu subconscious political mindset or Malay worldview yang tidak boleh menerima kepimpinan Melayu ini tergugat bila mana UMNO kalah. Ya. Jadi Syed Saddiq seorang sahabat saya, tapi beliau tidaklah seorang yang dikatakan nasionalis. No. Ya, dia pun mengaku itu. Dan bila mana beliau tidak bersetuju bersama dengan Tan Sri Muhyiddin, saya mendengar penjelasan Tan Sri Muhyiddin dan saya boleh menerima penjelasan beliau bersama dengan kepimpinan lain. Bila mana yang keluar daripada Bersatu ini, mereka sebenarnya sama ada pro tone ataupun tidak boleh menerima Malay nationalism yang sedang berlaku ketika itu. Jadi saya membuat pertimbangan atas dasar ideologi sebenarnya. Ya. Until after almost a week, barulah Tan Sri Muhyiddin lepas subuh 6.20 pagi mesej saya nak tak masuk dalam pentadbiran saya. Barulah saya dapat tawaran jawatan itu. Bukan kerana jawatan baru saya keluar, tidak. Saya bersama Tan Sri Muhyiddin sewaktu zaman Datuk Seri Najib lagi. So WAF tidak dijanji apa-apa jawatan? Tidak pernah. Atas semangat nasionalisme Melayu dan fiqh tabayun. Ya. Fiqh tabayun itu. Bila saya dapat tabayun daripada Tan Sri Muhyiddin, barulah saya buat keputusan. Sebab Tan Sri Muhyiddin saya kenal beliau lebih lama. Actually kalau tanya saya siapakah pimpinan UMNO yang saya paling rapat, Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu beliau jadi Timbalan Perdana Menteri. Kerana antara Datuk Seri Najib dan beliau, Tan Sri Muhyiddin lebih rapat dengan NGO Islam. Jadi sebab itu saya kenal Tan Sri Muhyiddin lebih. Okey, kita akan break seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk bincang Veltan Chaung Melayu. Selamat kembali ke episod Keluar Sekejap dan bersama dengan saya dan Syaril pada episod kali ini adalah Yang Berhormat Wan Ahmad Faizal ataupun WAF, iaitu jawatannya sebagai Ahli Parlimen Machang, dan kalau tak silap saya WAF sekarang ini dalam Kabinet Bayangan, dalam Shadow Cabinet. WAF adalah Shadow Foreign Minister. Ya, betul. Menjaga portfolio luar negara. So kalau lawan ataupun rival kepada Zamri lah, apa-apa soalan dan juga perbahasan tentang isu luar negara ataupun isu foreign policy, WAF akan ambil lead bagi pihak Perikatan Nasional. Betul. Ya. Okey, kita nak start. So kita dah tengok sinar harian sekarang ni, prestasi 6 bulan Kerajaan Anwar. Ini survey lah, wah ya, 53% responden terdiri daripada semua kaum puas hati dengan kestabilan politik di bawah pentadbiran Kerajaan Perpaduan. Sebagai frontbencher pembangkang Shadow Cabinet, apa penilaian assessment WAF berkenaan dengan 6 bulan pertama Kerajaan Campuran Anwar Ibrahim? Sejujurnya dismal kerana kepimpinan nombor satu negara teruk yang amat berhormat Perdana Menteri kita ni, he's not governing the country, he's busy campaigning. Explain. Ya, sebab kalau kita lihat sangat sukar untuk kita nampak beliau menjelaskan perkara dasar berkenaan hal tuju negara secara jelas. Dan ceramah-ceramah umum beliau, ke mana-mana beliau pergi, lebih beliau retorik. Macam mana Tun Mahdi criticize beliau. Jadi sebab itulah ekonomi negara kita tumbang ambing ketika ini. Jadi saya nampak inilah masalah kerajaannya daripada hari. Sebab itulah kami di peringkat Pembangkang Perikatan Nasional, kita sentiasa memakai isu-isu pokok tentang KWSP, walaupun saya tahu KJ tak setuju, tapi kita mendengar keluhan rakyat dan kita meminta kalau tidak bahu berikan KWSP, apa alternatif untuk meringankan beban. Itu tidak jelas daripada Menteri Kewangan sendiri. Dan kalau kita lihat juga, beliau jarang berada di pejabat, sentiasa berada di luar dengan majlis-majlis yang bagi saya sebagai seorang Perdana Menteri adanya perlu diberi penumpuan lebih kepada hands on tentang isu-isu besar kewangan khususnya. Saya setuju dengan KJ. Ya, patutnya kau tak mampu, bagilah MOF kedua kepada orang lebih mampu. Datuk Johor Ghani pun okey, kan?
Sebab saya tak rasa beliau ada grasp isu-isu monetary finance yang ada pada hari ini. Tapi bukankah itu satu tuntutan untuk memastikan ada kestabilan politik? Sebab itu Datuk Seri Anwar sentiasa ke lapangan untuk memastikan, macam Waf katalah, campaigning, sebab dia nak pastikan bahawa tidak lagi ada langkah Sheraton. Saya dengar Waf dan rakan-rakan sedang berkomplot untuk mengguling kerajaan tersebut. Sebab tu ni PMX kita terpaksa pergi ke lapangan untuk memastikan ada kestabilan politik. Oh, itu tidak betul. Kita committed untuk memastikan pembangkang menyemak imbang kerajaan daripada hari ini. So, daripada saudara Waf hari ini, tidak ada perancangan untuk langkah Sheraton kedua. Macam mana kita nak buat perancangan Sheraton kedua? Minggu lepas, bila ada undian, kita kalah. Dari parlimen bukan? Okay. Jadi pembangkang tak ada kekuatan seperti yang ditakut-takut oleh PMX sendiri. Okay, sebelum saya hand off kepada Syahrir, saya nak tanya satu soalan. Ni sebab kita keluar sekejap ni show yang ilmiah. Sebagai seorang intellectual, ya, cendekiawan, namakan saya satu perkara yang paling bagus yang dibuat oleh kerajaan Anwar Ibrahim. Lama ni. Tak pakai tie mungkin. Itu saja saya boleh fikirkan. Ya, Waf. So peranan saya dalam episod ni adalah untuk menyemak imbang Waf juga. Okay, you go for it. Dia penyokong hebat PH ni. Okay. Banyak. Waf mengatakan bahawa tak ada direction, tak ada hala tuju yang jelas daripada pentadbiran PMX pada ketika ini. KJ tekankan soal kestabilan menjadi asas. Bukankah selain kestabilan, soal takbir urus, tata kelola yang menjadi perkara yang dipercakapkan berkali-kali oleh PMX, itu juga menjadi asas. Dan sebelum kita nak cakap tentang visi besar dan sebagainya, asas itu perlu diperkukuh dulu. Dan barangkali itu yang menjadi tumpuan PMX. Tidakkah itu patut dipuji dan diberikan kredit yang sewajarnya? Ya, saya nampak ada keikhlasan daripada beliau untuk melakukan reformasi ke dalam tata kelola kerajaan yang pada hari ini. Tapi pada masa yang sama, hipokrasi tetap kita boleh nampak dalam pelaksanaannya. Khususnya seperti yang mana kita tahu, pelantikan aktor-aktor politik dalam struktur agensi kerajaan, tak kisahlah GLC ataupun Badan Berkanun. Kerana janji mereka sebelum ini adalah untuk tidak melakukan sebegitu. Ketika mana mereka mengkritik Tan Sri Muhyiddin, Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi kini, for the sake of political expediency, itu tetap berlaku bukan? Jadi janganlah hipokrit bagi saya pada mereka lah. Tapi selebihnya saya nampak ya tak nafikan usaha tu ada, tapi belum substantial bagi saya. Ya. Saya nak balik pada Perikatan Nasional. Ramai yang mengatakan kalaupun saya kecewa dengan Pakatan Harapan, saya tak boleh bayangkan memangkah Perikatan Nasional ataupun menyokong Perikatan Nasional kerana pelbagai sebab, dan saya nak pergi ke sebab pertama dulu. You complain about economic direction Pakatan Harapan ataupun kerajaan hari ini. Economic direction Perikatan Nasional dilihat banyak fokus pada isu-isu populis. KWSP, mungkin dalam soal katakanlah subsidi besok nak di struktur semula, saya boleh bayangkan PN akan ke depan untuk mengkritik perkara itu. So there is no, mungkin akan disoal juga keikhlasan pihak pembangkang. Where is your economic narrative? Ataupun hanya sekadar ride the wave dan apa saja yang popular pada ketika itu, itulah yang diperjuangkan. Bukankah itu menjadi satu masalah besar pada PN? Tak dinafikan, sebagai parti politik kita sentiasa memahami denyut nadi rakyat. Isu-isu populis sentiasa menjadi perhatian kami. Tapi pada masa yang sama, kalau kita lihat perbahasan dalam belanjawan, titah diraja, banyak saja kepimpinan ahli parlimen pembangkang membawa idea-idea yang bernas tentang pelbagai isu. Contoh? Tenaga hijau. Contohnya saya sendiri membawa isu-isu berkenaan dengan pelaburan keluar, going out, strategi Malaysia seperti mana zaman Pak La, zaman Tun M dulu, ya. Dan juga isu-isu melibatkan pembangunan mapan. Semua ini dibincangkan. Cuma biasalah benda tapi ni bukan. Tapi setuju tak benda ni orang tak nampak? Ya, betul. Saya nak menjelas sikit. Kenapa pandangan umum, stereotip PN ni di parlimen dan juga di pentas ramah asyik cakap soal isu-isu 3R, race, religion, royalty, isu kaum, isu agama, isu raja-raja. Seolah-olah nak mainkan culture war ataupun perang budaya. Tak ada isu lain. Inilah PN. They have nothing else to talk about. True? Fair? Tak
tak betul. Itu stigma yang dilemparkan oleh media yang pro PH khususnya, yang tidak mengenali kami secara dekat. Dan saya katakan tadi, kalau kita lihat handset dalam parlimen, pertama kita ada komitmen Perikatan Nasional kepada shadow cabinet so-called, jawatankuasa yang telah ditubuhkan. Semua orang ada medan dia. Saya tak boleh bercakap isu-isu pengangkutan tanpa saya berbincang dengan shadow minister pengangkutan, IR Khairit Nizam, ahli parlimen Jerantut. Jadi kalau kita lihat dalam perbincangan dalam Dewan Rakyat, memang ada sebenarnya. Cuma ianya tidak popular seperti mana isu KWSP ataupun lawak-lawak yang dibuat oleh Datuk Seri Syahidan Kasim Arau. Ya, itu lebih digemari jadi soundbite dalam TikTok dan sebagainya. Tapi isu-isu substantif dibawa oleh pimpinan kami. Ya, tapi masalah dia sekarang orang tak tahu. Dan selagi WAF dan grup dalam perikatan tak mampu pecahkan persepsi ni, matematik pengundiannya akan menyebabkan kalau dapat majoriti pengundi Melayu sekalipun dengan menggunakan culture war ataupun isu identity politik ni, identity politics, tidak cukup untuk menang. Kalau tak dapat sebahagian daripada pengundi bandar, sebahagian daripada pengundi bukan Melayu, apa strategi PN ni? Let's face it, Waf, kalau kita tengok kepada data dan juga angka daripada pilihan raya yang lepas, jumlah sokongan bukan Melayu terhadap Perikatan Nasional PN sangat negligible. So tanpa mengubah persepsi ni, kalau betul lah Waf kata, sebab bukan semua baca Hansard, betul, you can never win Chinese votes. Macam mana PN nak menang undi bukan Melayu? Saya setuju. Ini kelemahan yang agak ketara lah dari segi kita nak menstruktur semula kerangka dan naratif Perikatan Nasional untuk Malaysia. Kita dah maklum Perikatan Nasional diterima oleh orang Melayu kerana pendirian kami dalam isu-isu 3R. Tapi saya pun setuju kerana kelemahan kami untuk mengenengahkan isu-isu yang lebih kepada pembangunan. Jadi perkara ini perlu ada satu anjakan dalam kempen kami, dan saya rasa Selangor akan membuka ruang tersebut. Sebab Selangor ni kita tahu bukan medan yang boleh kita selama-lamanya guna 3R untuk memenangi pilihan raya negeri. Jadi Selangor akan memaksa kepimpinan Perikatan Nasional untuk bercakap perkara yang Syaril bincangkan tadi. It's not enough, I agree with you. And another push WAF is, WAF cuba membayangkan dalam jawapan-jawapan WAF ni bahawa benda ni sebenarnya ada. Sebenarnya Perikatan Nasional lebih moderate daripada yang digambarkan. Tetapi dalam sesi pertama kita punya interview ni pun, WAF telah menekankan identiti WAF sendiri sebagai Malay nationalist. Dan saya bayangkan lebih ramai dalam Perikatan Nasional, sama ada dalam PPBM ataupun PAS, yang mahu dikenali sebagai Malay nationalist. Jadi mungkin ini bukan soal masalah orang tak tahu sebenarnya Perikatan Nasional lebih syumul daripada yang digambarkan. Tapi actually you are. Most of you actually are Malay nationalist, conservative, reactionary, right-wing politicians. Yang mana, ialah KJ dengan saya pun pernah ada dalam parti UMNO, dan kita ada unsur-unsur itu, tetapi tidak seperti mana yang dibayangkan oleh WAF sendiri. Jadi, how are you going to break that mold? Ataupun is there a way out? You're right. It's a challenge sebenarnya untuk kita bawa spektrum politik kami ni ke tengah sedikit. But do you have the personnel to do that? Because you yourself are right-wingers. No, I'm not. Saya bukan right-winger. Saya boleh kata center-right. Okay. Saya dengar In Flames. Ya, walaupun saya baca surah panjang-panjang ataupun saya semayang tak tinggal. Saya pun baca surah panjang. Alhamdulillah. Jadi, I do enjoy modernity, tapi in our own mold. I think even Kelantan ni, saya pun boleh cakap, macam di Macang ya. Ramai orang ingat PAS, kerajaan negeri PAS ni kerajaan yang jumut dalam seni. Tidak. Di Kelantan, di Macang, tempat saya ada Edin Khoo. Ada mendanai projek untuk kita memperkasakan Mak Yong. Dibantu oleh kerajaan negeri. Selagi mana tidak melanggar syariah, kerajaan negeri akan bantu dari segi ini. Yelah, tak ada wayang, tak ada konsert, kita faham. Tapi dari segi hal-hal yang lain, saya rasa PAS pun liberal dan menerima budaya moden dalam kehidupan, dalam seni. Ya, tapi dari masa ke semasa kita dapat kenyataan yang annoying daripada PAS. Contoh baru ni Coldplay punya konsert. Bukan saya nak besarkan isu Coldplay ni lah. Saya tahu ini bukan pendirian rasmi, dia keluar daripada seorang dua saja. Tapi that's the point yang saya nak sampaikan. Itu di blown out of proportion dan menjadi so-called image Perikatan Nasional. Jadi sebagai parti bersatu, rakan komponen dalam Perikatan Nasional, tugas kami ialah semak imbang each other. Jadi kalau ada perkara-perkara yang sebenarnya dibangkitkan tadi tidak bersesuaian dengan
penerimaan pengundi contoh di Selangor, kita peringatkan kepada rakan kita dalam PAS, utamakan isu yang lebih utama. Contohnya pembangunan yang lebih lestari. Kita tahu di Selangor contohnya ada isu-isu pencerobohan hutan simpan oleh kerajaan negeri. Jadi if we are busy with this issue, kita tak akan bincang isu-isu seperti coal play itu sebagainya. Jadi it's a challenge sebenarnya untuk kami. So kena ada aulawiyat yang betul. Aulawiyat, ada jargon. Aulawiyat. What is aulawiyat untuk pendengar kita? Keutamaan. Did you know that aulawiyat? I didn't know. I'm not a jargonite. KJ pernah pergi Usrah ke? Hey, you don't know my background, bro. Nanti you terkejut nanti. Don't be surprised. Okay, mungkin kita take a break. Kita akan kembali selepas ini. Okey, selamat kembali ke episod Keluar Sekejap bersama dengan tetamu istimewa pada hari ini, Yang Berhormat Saudara Wan Ahmad Faizal ataupun Waf. Kita sedang berbincang berkenaan dengan kebangkitan Melayu daripada PRU yang lepas dan mungkin akan terus dirasai pada PRN yang akan berlangsung di 6 negeri: Kelantan, Terengganu, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Waf, ramai terutamanya golongan yang liberal progresif mengistilahkan kebangkitan Melayu ini sebagai green wave. Seolah-olah green wave ini adalah istilah yang mengancam. Green wave. Di situ di kalangan mereka yang mempromosikan pemikiran Islamofobia, kita tahu bahawa green wave ini adalah ada implikasi yang negatif lah. Seolah-olah the rise of political Islam, the rise of Islamic fascism dan sebagainya. Apa respon Waf kepada rise pada green wave ini? Saya baru pergi ke Singapura baru-baru ini dan ditemu bual oleh media di sana dan mereka kata, aren't you concerned about this green wave? Adakah orang yang sentris seperti KJ dan Syaril membantu supaya dapat mengekang green wave ini? Is it fair to say green wave yang mengancam? Tidak. Sebenarnya green wave ni adalah istilah jargon yang dicipta oleh Kit Siang untuk memomokkan pengundi-pengundi bukan Melayu khususnya terhadap ancaman PAS. Jadi saya rasa ini perkara yang tidak tepat. Sepanjang kami dalam Perikatan Nasional, kita tidak pernah pun mengiktiraf gelombang tersebut. Yang kita kenal pasti sebenarnya apa yang berlaku pada PRU yang lalu ialah gelombang kebangkitan rakyat. Rakyat yang menolak, pertama, kleptokrasi. Yang kedua, rakyat menolak PH yang tidak kompeten 22 bulan yang lalu, termasuklah kami dalam tu dulu. You were part of it. I'm glad you check this out. Kita dah bertaubat lah kan. Okay. Jadi itu yang sebenarnya berlaku. Sebabnya saya tak rasa penekanan kepada hal-hal politik Islam tu menjadi wave ataupun gelombang yang memungkinkan kemenangan kami di kerusi-kerusi bukan tradisi PAS. Jasin, di Selangor pun kita, Kuala Langat ya. Di tempat-tempat yang sebenarnya kalau difikirkanlah, kalau betul lah green wave, PAS tak boleh menang di situ. Maknanya Perikatan Nasional itu yang membantu PAS menangi kerusi-kerusi mixed seats ini. Jadi PAS tampak itu di Alostar tak pernah ada ahli parlimen Melayu. Mari kita menang hari itu. Sebabnya kebangkitan orang Melayu, orang Cina, orang India yang mahukan kerajaan yang lebih bersih. Saya rasa itulah perkara yang menjadi... Bukan kebangkitan theokrasi. Bukan. Saya tak nampak PAS kempen RU 355 pun dalam manifesto. Tidak. Hudud tidak disebut. Ya, jadi saya tu Kit Siang tahu untuk mengekalkan voter base mereka kena mainkan isu ini. Tapi saya pun kecewa juga, kadang-kadang ada ahli-ahli kami pun dia termakan pula dengan umpan Kit Siang bagi. Jadi saya perlu tegurlah rakan-rakan saya, jangan guna istilah ini. Ia tidak betul dan tidak baik untuk kempen Perikatan Nasional. Waf adalah ahli dan juga pemimpin daripada Bersatu, dan mungkin dalam jawapan tadi Waf cuba membayangkan
Ini bukan soal gelombang hijau yang hanya PAS bawa tetapi ialah kebangkitan yang lebih menyeluruh, yang mana komponen-komponen lain dalam PN juga membantu, khususnya PPBM dan Bersatu. Tapi tidakkah asas kekuatan Perikatan Nasional sekarang ni, the center of power, walaupun mungkin pengerusinya adalah Tan Sri Muhyiddin, tidakkah the center of power moving forward adalah PAS dan PPBM akan menjadi rakan kongsi kecil dalam perikatan itu? Bak kata Zahid dalam konvensyen perpaduan baru-baru ni, UMNO adalah pelengkap kepada kerajaan perpaduan. Bukankah Bersatu ni pelengkap kepada PAS? You're just a passenger. Oh, tidak. Soal itu tidak. Saya tak bersetuju dengan pandangan tersebut. Tak dinafikan, PAS adalah satu Ground game is better. Ya, a force to be reckoned with. 60 tahun dalam politik di Malaysia dan kami baru 6 tahun. Tapi Bersatu adalah terdiri daripada rata-rata pimpinan utama mantan kepimpinan UMNO, mantan kepimpinan PKR. Jadi pengalaman dalam kerajaan, pengalaman sebagai pemimpin negara bergabung dengan PAS yang juga mentadbir beberapa negeri, memberikan kekuatan yang kita lihat pada hari inilah. Contohnya lah dalam parlimen kan, bila itu buat shadow cabinet, tak susah nak cari wakil-wakil untuk menjadi ketua. Sebabnya banyak former ministers yang dah pernah mentadbir. Jadi inilah gabungan yang membentuk kemenangan sebenarnya bagi saya. So Waf sedang argue Bersatu menambah nilai kepada PAS lah, membawa value sendiri lah. Bagi saya mutual. Kekuatan itu dikongsi bersama. Sebabnya PAS, macam saya katakan tadi, adalah sebuah parti yang sinonim dengan Pantai Timur di Malay Heartland. Bersatu pun boleh dikatakan parti yang cenderung kepada pengundi Melayu, tapi sebabkan imej yang pernah ditonjolkan oleh Tun Dr. Mahathir dahulu, Tan Sri Muhyiddin, dan kami tidak bawa isu-isu agama sangat. Tapi kita pertahankan agama. Cuma kami menekankan tentang dasar afirmatif yang baru, yang lebih jujur dengan rakyat, yang tidak menunggang nama Melayu untuk pembangunan. Jadi saya nampak itu yang buatkan Bersatu ini dan PAS kita komplement sebenarnya. Tanpa salah satu, Perikatan Nasional tidak boleh. I suppose Syaril, mungkin kita boleh tengok dari segi simbol lah. Bila bertanding di Terengganu dan Kelantan, mereka bertanding di bawah logo bulan PAS. Betul. Tapi bila mereka bertanding di pantai barat, di Kedah, nanti di Selangor dan Pulau Pinang dan juga Negeri Sembilan, mereka akan bertanding di bawah Perikatan Nasional. That means they are confident that it is more than PAS lah. Yes. I think kalau PAS boleh setuju untuk perkara itu, maknanya dia pun mengiktiraf lah. Betul. Sebabnya ada skepticism sebenarnya. Pada awalnya saya difahamkan di Kedah mereka nak guna logo hijau. Logo bulan lah. Lionel Nusi. Tapi Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Tan Sri Muhyiddin menegaskan kita perlu guna logo Perikatan Nasional. Hasilnya ialah kita tawan Alor-Setar. Di Sungai Petani kita kalah hanya 1,000 lebih. Good point. Itu pun mungkin sabotaj beberapa ahli kita. Tapi it works. Melaka tak pernah PAS menang. Tuan Guru Baitul Qura pondok di Melaka, Jasin, menang. Saya pun kami pun terkejut. Tapi itulah, pada masa yang sama kita pun tahu di Johor, di Negeri Sembilan, wave tu tak sampai pula. Bagi saya ada kelemahan dari segi jentera dan kepimpinan bagi saya. Negeri Sembilan sebab mantan ahli parlimen Rembau hebat dan dahsyat. Anyway, kembali kepada Waf cakap tadi, Bersatu main peranan semak dan imbang dalam Perikatan Nasional terhadap impuls PAS kadang-kadang yang agak terlalu konservatif. Bila Bersatu tegur PAS, janganlah main isu-isu yang terlalu konservatif ni, apa respon daripada PAS? Dia terima ke dia rasa you ni jangan cakap pasal agama, you pun tak tahu, jahil agama, biar PAS cakap kecek benda ni? Tak. PAS dalam mesyuarat, dalam musyawarah dia sangat brotherly lah. Maksudnya kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju, tapi jangan biadab. Itu saja. Jadi macam contohlah, bila ada statement yang mungkin agak ekstrim daripada pimpinan PAS, kita akan bilas balik. Tan Sri Muhyiddin selalu akan bilas balik dengan kenyataan untuk meredakan salah faham tersebut. Jadi itu berlaku. Semak imbang tu antara kami. Jadi itu baguslah bagi saya, selagi kita, sebab tidak ada istilah abang besar dalam Perikatan Nasional. Sebab PAS dan Bersatu perlukan antara satu sama lain.
Itu yang saya nampak. Saya nak tanya, kalau Waf boleh kongsi lah. Saya ada dalam kepimpinan UMNO waktu kita buat dalam Muafakat Nasional dan sebagainya. Dan nampak keserasian antara UMNO dan PAS itu dia merudum. Ada satu ketika dia kemuncak dan semakin lama semakin merudumlah selepas Perikatan Nasional dan sebagainya. Dan saya sebagai ketua penerangan kena main peranan untuk mempersoalkan perkara itu, but that's my previous life. Tapi Waf, saya nak tanya, kalau Waf boleh kongsi, dalam dinamika bersama dengan PAS sekarang, adakah orang PAS kata lebih seronok bersama dengan PPBM berbanding dengan UMNO? A bit of intrigue lah untuk pendengar kita. Ada tak dia bagi bayangan seperti itu? Ya, ada. Antaranya rundingan kerusi. Lebih mudah dia kata. Lebih mudah. Tidak ada mentaliti hegemoni antara satu sama lain. Ya, sengit. Bila kita tak bersetuju tu sengit jugalah. Tapi taklah sampai nak membuli satu sama lain lah. Sebab saya nampak PAS pun faham ada perkara yang mereka tak boleh nak ke depan sangat. Jadi biarkan bersatu yang bawa isu ni. Contohlah. Jadi kita pun tahu ada perkara PAS lebih efektif dalam hal-hal tertentu. Jadi kita biar PAS yang mainkan isu tersebut. Tapi bila masuk dalam pilihan raya, saya nampaklah antara keserasian jentera berlaku. Jadi itu yang membuahkan hasil yang menakjubkan lah untuk kami dan juga PAS dalam pilihan raya yang lalu. Tidak ada rasa inferiority lah dari kalangan PPBM yang grassroots supporters PAS ni lebih ramai, jentera mereka lebih kukuh dan sebagainya. Tak ada rasa macam tu. Mungkin I'm going to throw something together with that lah. PAS ni bagi bersatu take the lead. Walaupun mereka macam Syaril kata lebih hebat dari segi jentera, dari segi keahlian mereka. Yalah, of course mereka parti yang dah berpuluh-puluh tahun berbanding dengan Bersatu, tapi mereka bagi Bersatu take the lead. Contoh pengurusi PN adalah Tan Sri Mahyudin, ketua pembangkang adalah Hamzah. Sebab mereka tidak ada sosok individu yang mampu untuk menjadi national leader buat masa ni. Tetapi satu hari nanti bila dah ada national leader, dia akan jadi macam Islamis di Iran. Dia akan ketepikan semua orang lain dan dia akan jadi Velayat il-Faqih, the theocracy in Iran. Tidak, saya tak rasa PAS akan ke arah itu. Kerana kita pun tahu fenomena gerakan Islam ni pun dah berubah ikut zaman kan. Yalah, maybe 60 tahun dulu atau 30 tahun dulu mungkin itu adalah form yang mereka mahu. Tapi pada hari ini kita lihat apa yang berlaku di Timur Tengah, kegagalan politikal Islam banyak. Yang berjaya sebenarnya hanyalah Erdogan. Parti itu pun mereka bukan dibentuk dalam acuan gerakan Islam. Jadi saya rasa PAS faham perkara ini. Sebab itu PAS pun fleksibel. Tok Guru Jadi adalah seorang ahli falsafah politik Islam yang mahir sebenarnya, menilik sejarah. Whatever he says sebenarnya ada makna, walaupun nampak kasar tapi ada tujuan dia. Jadi saya nampak PAS tidak akan jadi teokrasi. Sebab PAS adalah seorang parti yang pragmatik. Mereka juga mahu mentadbir negara. Dan betul pada masa ni mungkin PAS belum ada ramai pemimpin-pemimpin yang staturenya as a statesman lagi. Tapi tak mustahil dalam 10 tahun akan datang. Ya, sebabnya kita lihat Samsuri, Dr. Taki, mereka tahu yang boleh mentadbir negara Malaysia ni bukan golongan ustaz. Perlu ada golongan profesional yang ditarbiah oleh golongan ulama'. Ya, PAS pernah ada satu kata-kata kan, memprofesionalkan ulama' dan mengulamakan profesional. Ada satu ketika lah mungkin itu spirit yang Waf cuba katakan. Tapi saya kena soal juga Waf. Waf mengatakan ya mungkin PAS belum ada pemimpin figura nasional yang nak diketengahkan dan sebagainya. Tapi balik pada Bersatu, itu juga satu dakwaan ataupun kritikan bahawa selepas Tan Sri Muhyiddin nanti tidak jelas ada seorang lagi dengan status yang sama, yang setara dengan beliau untuk mengambil alih. Kalau kita boleh just straightforward, there's two names lah, dari Datuk Seri Azmin ataupun Datuk Seri Hamzah. Dan kedua-duanya mahir, tetapi ada juga liability ataupun deficit dari segi kemampuan mereka mungkin ya, dari segi persepsi tanggapan rakyat di luar sana. Adakah Bersatu bersetuju ataupun faham tentang bukan krisis tapi masalah ini, dan apa jawapan Waf untuk mengatakan ni boleh diuruskan? Tan Sri Mahyudin usia 76 tahun. Jadi soalan Syaril tu spot on. Orang pun nak tanya what next. Kalau kita tengok Bersatu seorang Tan Sri Mahyudin, PMX, UMNO. So what next? Ya, setuju. Bersatu masih lagi kekurangan pemimpin yang bertaraf nasional.
Dan kita ada betul yang senior hanyalah seperti Datuk Seri Hamzah, Datuk Seri Azmin, Peja dan beberapa bekas menteri lah ya. Tapi kami pun semua baru ya. Dan kita perlukan new blood. Seperti klub bola yang lain, kita perlu pemain import. Dan sebab itu kita tawarkan kepada KJ untuk menyertai Bersatu. Terus ambil top 4 ni masuk. That's the win-win kan. Tapi tak apa, serah pada KJ nanti untuk jawab. Tapi kita sedar Bersatu pun pragmatik ya. Kita buat ni untuk bangsa kita, agama kita. Selagi mana kita boleh kekalkan keyakinan rakyat kepada Bersatu dengan kepimpinan yang baik, saya yakin mereka akan mengundi Bersatu dan Perikatan Nasional. No, that one was jawapan politik. You were waffling there. You know, who's next after Tan Sri Mahyudin? Okay. The three names tu lah. But okay. You know, if you were to name one. Okay. Kalau tanya saya dari segi seniority sebagai parliamentarian, Datuk Seri Hamzah. That's very clear. Ketua Pembangkang. He's being endorsed not only by Bersatu tapi PAS. Yeah. Hamzah is a good friend of mine. Again, image Datuk Seri Hamzah Zainuddin adalah lebih kepada seorang political operator di belakang tabir, pulling the strings, dan very effective one, tapi bukannya frontman. Bukannya, not yet at least, mempunyai image yang boleh menaikkan, inspire. Because as a leader, you need to inspire the voters. Waf rasa dia ada potensi untuk buat sedemikian? Ada. But saya rasa beliau ni sosok dia seperti Putin. You was Hitler to Putin. Who was Putin? He was a KGB agent, stationed dekat Dresden. And out of nowhere, after the failure of Boris Yeltsin, he was thrust to the front. So saya nampak Datuk Seri Hamzah shadowy figure akan enigma. I use the word enigma. Yeah. But dalam KJ pun duduk dalam kabinet dengan dia kan. Beliau seorang usahawan yang berjaya. Diberi peluang oleh Pak Lah dulu untuk bertanding di Larut. Betul. He is not a career politician in the first place. Yes. So, but he understand politics. Being entrusted by Datuk Seri Najib on many missions yang kita pun tak boleh sebut. Okay. Just one more just on for us to answer. Dan saya rasa tak boleh lengkap episod ni kalau kita tak tanya ni. Pendengar kita pun akan nak kita tanya. Soal image bersih Perikatan Nasional itu dah tercalar dengan kes-kes mahkamah, membabitkan juga pengerusi Perikatan Nasional itu sendiri. Bagaimana Perikatan Nasional respon, bagaimana PPBM respon, dan adakah itu akan memberi impak negatif dalam PRN dan selepas ini? Boleh tak saya tambah sikit dan Waf boleh jawab? Baru nak tanya tapi Syaril lebih cepat. Satu, dulu PN Bersatu selalu sebut berkenaan dengan kluster mahkamah dan juga istilah kleptokrat, terdiri daripada pemimpin UMNO. Now you are also kluster mahkamah, dan itu yang terbarulah. Tetapi image yang sebelum tu masih lagi yang lekat ni adalah party of traitors. Parti pengkhianat lah. So please jawab. Saya rasa saya jawab dulu soalan yang image, soalan kedua tu berkenaan adakah Bersatu dilihat sebagai parti pengkhianat? Pengkhianat, kalau katakan pengkhianat tu dah dihukum, kalau ada dah dihukum lah yang kalah dan sebagainya. Tapi yang dikatakan pengkhianat pun ada yang menang. Ex-UMNO khususnya, Hulu Terengganu, Masjid Tanah, Larut, Rosul, Emi, Hamzah. Jadi saya tak rasa itu label yang menghantui kami lah. I think we passed that part already. Kami dah jadi pemimpin yang legitimate, menang pilihan raya dengan bergaya. Cuma soal tadi ialah sensitif tu dengan kita berdua ni, dengan kami berdua ni. Jadi soal kedua ialah tentang kluster mahkamah. Ia beri kesan sedikit sebanyak kepada kami, tapi dengan kesungguhan yang our battery of lawyers tunjukkan dalam mempertahankan maruah Presiden kami, saya rasa kami akan berjaya menangkis persepsi negatif ini. Kita tidak takut dengan pendakwaan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba ketengahkan inilah melalui SPRM. We know it's a political. Tapi Wah pun tahu hujah political persecution or political prosecution, tuduhan politik ini adalah hujah yang sama
diguna pakai oleh bosku dan juga Datuk Seri Zahid. So what makes it different for you? Well, kita hanya perlu lihat dalam mahkamah apakah bukti-bukti yang cuba mereka ketengahkan, dan yang saya lihat ada grey area yang sebenarnya kita tidak bincang dengan adil dalam soal pertuduhan Tan Sri Muhyiddin, iaitu keperdanaan politik. Cuma kes ini akan drag, dia akan ambil masa lah. Betul. Kita tengok kes bosku bertahun-tahun, Zahid masih lagi belum selesai lagi dan mungkin tak akan selesai. Bukankah benda tu akan menghantui Perikatan Nasional? Sebab benda ni akan drag mungkin sehingga PRU akan datang. So you kena ada plan B. Plan B, Tan Sri Muhyiddin very clear. Sebabkan apa yang berlaku pada beliau pada hari ini, beliau menghormati prinsip parti. Beliau dari segi ketua pembangkang contohnya, beliau menyerahkan kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk mengetuai Perikatan Nasional, dan pada masa yang sama beliau tidak apologetik tentang hal ini. Beliau masih berkempen, mempertahankan maruah beliau dan parti. Cuma kita lihat isu ini bagi saya boleh diuruskan kerana ianya melibatkan siapa yang sebenarnya bermasalah. Bagi saya, selagi mana holier than thou game yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mainkan ke atas kami ini tidak akan berkesan selagi mana nombor 2 beliau itu masih orang yang sama. Ini saya tak boleh mencelah sebab saya setuju mungkin saya tak tambah tak kurang. Okay, so sebelum kita berhenti dan mungkin kita masuk ke dalam segmen yang terakhir, saya nak tanya satu pendapat Waf lah, sebab kami di Keluar Sekejap ada segmen yang bernama Most Valuable Politician. Kita setiap minggu kita akan pilih lah seorang politician yang mempunyai nilai berita yang paling tinggi lah, sama ada benda yang bagus ataupun benda yang tak bagus. Minggu ni tak ada sebab memang tak ada yang layak. Tapi anugerah MVP pertama kita bagi kepada MB Kedah Yang Amat Berhormat Saudara Sanusi Makno sebagai MVP pertama. Jadi saya nak tanya kepada Waf, sebab Waf berada di dalam Perikatan Nasional. Sanusi Makno, genius or crazy? There's always a thin line that separates the two, right? Good answer. For urbanites, here, maybe he's a crazy guy. But in Kedah, hell yeah, he's a popular guy. He's a leader that the Kedah has wanted since, I don't know, many years before. Jadi saya tak nampak beliau adalah liability. Beliau adalah asset kepada kami. On that note, kita akan berhenti dan kembali selepas ini. Alright, kita kembali bersama tetamu kita dalam Keluar Sekejap, yang Muhammad Faisal ataupun Waf. Waf, PRN akan tiba beberapa minggu lagi barangkali. Dan apa pandangan Waf tentang what is likely to happen? Kalau bacaan sepintas lalu lah, orang-orang yang pandai politik ni, yang lebih pandai daripada kita ni, dia kata kedudukannya barangkali 3 sama. Jadi lebih kurang status quo. Jadi tidak akan mengubah apa-apa secara drastik dan besar. Adakah harapan Perikatan Nasional dan expectation Perikatan Nasional lebih baik daripada 3 sama? Ya. Kami tambah satu lagi kemungkinan yang kita boleh cuba dapatkan, itu Selangor. Jadi untuk penjelasan pendengar, maknanya Perikatan Nasional target untuk maintain Kedah, Kelantan, Terengganu dan ambil alih Selangor. Ya. Apa yang menyebabkan Waf merasakan itu boleh berlaku, sedangkan kita cakap dalam setengah jam sebelum ini tentang kedudukan sokongan Bukan Melayu terhadap PN dan sebagainya masih rendah. Kawasan di Selangor kita ada 56 kerusi DUN, tapi hampir separuh barangkali dalam keadaan yang multiracial dan mixed seats. How are you going to break that barrier? Saya buat calculation, Waf. Kalau PN dapat 50% daripada sokongan pengundi UMNO pada PRN yang lepas, kalau dapat 50% pun agak besar tu, pun tak cukup untuk menang Selangor. So macam mana nak menang Selangor ni? Ya, rasanya kita perlu bergantung kepada calon-calon yang kita akan ketengahkan. Saya nampak dalam perbincangan ringkas saya lah dengan pimpinan utama, belajar daripada pengalaman PRU 15, kita akan terus mengangkat calon-calon daripada rank and file parti, ketua bahagian, ketua pemuda, tapi bersatu dan PAS bersedia juga mengambil calon-calon luar daripada parti yang selari dengan falsafah perjuangan kita
golongan profesional, golongan berpengaruh di kalangan pejabat awam yang baru bersara, polis, tentera, guru, ya. Jadi saya rasa kalau kita ada pertimbangan dan strategi yang tepat dengan kerusi tersebut, kita boleh meningkatkan kebarangkalian untuk memenangi Selangor. Saya tahu ini yang bukan mudah. Ianya satu pertarungan yang sengit. Tapi takkan soal calon je. Takkan soal kita letak muka tertentu dan you can, sebab defisit nak overcome ni besar. Kalau dalam Selangor dia bukan sikit-sikit, dia bukan marginal. Betul. Dia bukan hanya defisit defisit persepsi green wave ni. Juga persepsi contoh Kelantan bertahun-tahun tak dapat selesai masalah air. Ada cita-cita nak datang Selangor pula. Dan Selangor dah lama tak dapat kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang selari. Jadi banyak perkara yang akan mengekang. Are you being realistic? This aim for Selangor? Ya, saya rasa ada seperti arus perubahan juga. Ketidakpuashatian rakyat, despite of the survey that you read just now, masih tebal. Kerana saya lihat trust deficit terhadap kerajaan pada hari ini masih tinggi. Janji-janji yang mereka utarakan itu tidak mampu dibuat. Jadi saya nampak kita akan capitalize lah on this aspect dalam kempen kita, dan kita akan menerangkan alternatif kepada apa yang kerajaan sedang buat pada ini. Ya, tak dinafikan mereka ada duit, mereka ada jentera kerajaan, tetapi macam mana kalau orang dah meluat pun, rakyat tetap akan beri peluang kepada kami untuk mentadbir. Waf seriously think rakyat dah start meluat dengan kerajaan ataupun sebab I don't think so. Dia tak puas hati, lepas tu dia benci, lepas tu dia meluat. Belum sampai meluat tu kot. Belum sampai meluat, tapi kita ada beberapa minggu ataupun sebulan atau sebulan lebih tu buat orang untuk meluat, build up that momentum, ya, untuk menjelaskan contohnya tentang LCS. 2 bilion extra cost kena bayar oleh kerajaan. Siapa nak fork out benda ni? Bukan benda ni patut dibantu, boleh gunakan untuk subsidi elektrik dan sebagainya. Dan tak ada siapa pun dibawa ke siasatan. Kata nak buat RCI, mana Fahmi Fazil yang mengatakan Zahid ada hands dalam semua ni? Mana Anthony Loke? Mereka dah dalam kabinet. Jadi rakyat tertanya-tanya, siapa yang patut dipersalahkan? Jadi antara isu-isu yang bermakin, dan isu-isu 3R masih penting. Persepsi orang Melayu bila ada 3 sultan keluarkan kenyataan media berhubung isu nama Allah atas ketidakcekapan Menteri Dalam Negeri dalam menguruskan hal ini, itu beri kesan kepada psikologi orang Melayu. Dan jangan kita lupa, siapa Menteri KPK ketika ini? DAP. Dan DAP memegang portfolio perumahan tempatan dalam semua negeri-negeri yang mereka pegang. That one I got to call you out. Okay. Itu nak memomokkan orang Melayu. Betul. Lu semua salah DAP. That's not fair. No. I mean, this KJ, this is the reality of Malay voters. But why do you have to play into that? I'm not playing it. But yang itu I got to say. You're right. Yeah. I disagree. But the worry and fear is still there. Yeah. So bagi saya, of course, cara kempen daripada PN, saya faham, is to attack. Dan this is politics. You got to win over the minds and the hearts, especially. Tapi saya nak tanya, apa the positive message yang PN nak bawa? Jika hari ni menang di Selangor, yang 3 tu kekal lah, menang di Selangor, apa visi Perikatan Nasional yang berbeza daripada PH ni? At the moment saya pun tak boleh cakap secara rasmi sebab manifesto dan naratif pun kita belum keluarkan, tapi sekadar perbincangan kasar dengan kepimpinan negeri seperti Dr. Sri Azmin, beliau amat menekankan tentang greening the job, for example. Sebab beliau nampak Selangor ni sebagai bekas menteri besar berpotensi besar untuk menjadi peneraju green economy. Sebab kita pun tahu di Selangor ada banyak isu-isu alam sekitar menyebabkan air juga, pencemaran sungai. Jadi mungkin pengalaman beliau sebagai mantan Menteri MITI membawa pelaburan-pelaburan yang lebih berkualiti tinggi, saya nampak itu akan jadi salah satu naratif utama why Perikatan Nasional deserve to be given a chance to lead a better Selangor. Okay, on that, nak tanya shift soalan politik. Azmin memberi gambaran dia tak akan bertanding, tapi Waf tadi sebut Azmin ada idea untuk bawa green economy di Selangor. Azmin adakah akan menjadi calon Menteri Besar Perikatan Nasional? Oh, tidak. Kita tidak ada calon Menteri Besar. Tunggu pemain import ke macam mana? Boleh jadi.
Tapi ketika ini saya yakin Datuk Azmin, despite dikata tak nak bertanding, saya yakin beliau akan bertanding. Sebab beliau adalah seorang pemimpin veteran yang mana kami perlukan khidmat beliau untuk mengepalai jentera yang bakal menyerang Selangor ni. Okey, kita akan kembali bincang nanti bila kita wrap up tentang tawaran Tan Sri Mahyudin kepada saya. Tapi sebelum tu saya nak spend mungkin 5 minit dalam kapasiti saudara Waf sebagai Menteri Luar Negara Bayangan, Shadow Foreign Minister. Adakah pertamanya dasar luar negara PMX dan juga kerajaan campuran ni bagus dan tepat? Dan kedua, apa prioriti PN dari segi foreign policy? Ya. Seperti mana-mana pemimpin yang pernah meneraju negara, saya rasa dasar luar Malaysia susah nak berubah. Sebabnya the nature of Malaysia itself as an aspiring middle power tu remain as such. Jadi kita akan lebih ASEAN centric, kita non-alignment. Jadi saya rasa PMX masih mengekalkan itu. Saya tak rasa beliau akan tunjukkan benda yang luar biasa dari segi itu. Dan cuma seperti yang saya pernah tegur lah dalam parlimen, gaf yang Belanda yang berlaku di Saudi itu tak sepatutnya berlaku, bukan? Jadi ini kelemahan-kelemahan yang bagi saya bukanlah fundamental tapi memalukan negara. Dan saya nampak keutamaan Perikatan Nasional lah ialah untuk meneruskan polisi ini, dasar luar ini. Pada masa yang sama kita perlu lebih keterhadapan dalam kita engage balik dunia Islam dan negara-negara Afrika yang pernah satu ketika dahulu kita rapat dengan mereka. Sewaktu zaman Tun Dr. Mahathir khususnya, dulu ada Langkawi Dialog. Jadi saya nampak perkara-perkara ini mungkin it's not sexy for foreign minister to go to Burkina Faso or Gabon, tapi economically kalau tanya saya lah, nak survive for next 50 years, Malaysia has to really expand abroad. Jadi kita kena like Singapore is doing that actually. Saya nampak they are really aggressive now. Jadi foreign policy, I think that's about it for Malaysia. Adakah kita patut pilih antara Amerika Syarikat ataupun China? Apa pendirian WAF sekiranya kita terpaksa memilih satu ketika nanti? Okey, katakanlah sepatutnya tidak perlu. Ya. Katakanlah terpaksa. Bagi saya, kita perlu ada satu lagi rakan baik dalam veto power. Bukan antara dua tu. Bukan antara dua tu. Untuk mengimbangi kedua-dua ini. Pilihlah British ke, France ke, Russia. Satu perkara yang saya harap WAF dapat bawa sebagai seorang Menteri Luar Bayangan adalah satu pendirian Malaysia yang bermula daripada zaman Tun Mahathir, masa tu Pak Lah adalah Menteri Luar, iaitu reformasi sistem Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya rasa Majlis Keselamatan yang sedia ada, yang terdiri daripada 5 negara kekal yang mempunyai veto power ataupun kuasa untuk veto, iaitu US, Russia, China, Britain, France, adalah satu legasi daripada Perang Dunia Kedua. Dan sepatutnya dunia sepatutnya tidak bergantung kepada veto mereka sahaja. Saya setuju. Kalau saya nak jadi lebih adventurous lah dari segi policy statement, saya peribadi menyokong dasar multipolar yang diperjuangkan oleh ramai negara-negara, bukan Rusia saja, negara Islam, negara Afrika. Kita mau lihat kesamarataan dalam percaturan kedudukan dan peranan dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kalau saya boleh tambah kat KJ membayangkan soal reformasi sistem dalam PBB, dibangkitkan juga oleh Datuk Seri Ismail Sabri tahun lepas selaku Perdana Menteri. Ada juga cakap-cakap tentang reformasi sistem monetary. Ini pun mungkin perkara yang boleh diperjuangkan sebagai kabinet bayangan, dan mengambil apa yang WAF kata tentang multipolar dan menyokong konsep tersebut. Mungkin juga perlu dibahaskan dalam parlimen dan dalam platform lain tentang bagaimana Malaysia perlu memposisikan diri dengan kedudukan geopolitik yang sudah berubah. Jadi multipolarity ni bukan hanya agenda yang mungkin WAF sokong, tapi satu realiti yang memang sedang berlaku. Sokong tak sokong memang benda tu sedang berlaku. Jadi kedudukan Malaysia ni macam mana?
Dan apabila delegasi kita keluar, Perdana Menteri kita keluar negara, perlu ditanya dan diminta supaya ada agenda yang khusus ke arah satu endpoint di mana Malaysia mendapat keuntungan daripada perubahan geopolitik yang berlaku terutamanya dengan US China ni. Contohlah soal Taiwan misalnya. Berapa banyak peluang pelabur-pelabur yang keluar daripada Taiwan KJ that are coming here. Are we just waiting benda tu akan berlaku ataupun there's an aggressive push? Dan ini bukan kerja MITI saja. Ni ada kena-mengena dengan foreign policy. Betul. Jadi mungkin cadangan untuk saya sangat setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Saudara Syaril. It's a reality. Actually reality ni sebenarnya wujud lama. Dia cuma terhenti selepas European colonialism dekat negara kita ataupun tanah kita. Sebelum itu memang dunia pun multipolar. Tidak pernah ada satu paksi yang menentukan keseluruhan dunia. Empire wujud. Well, you had Alexander the Great. You had those days. Genghis Khan. You had Tamerlane sweeping through swathes of land. Yeah, but it was never unilateral in nature in the sense that you impose your values. I think whatever the debate is different now lah. Yeah, it's different now compared to maybe 20, 30, 40 years ago. Dan jadi saya pun setuju this system will not last forever. In history it has shown. Jadi mesti ada dalam momen perubahan ni, negara macam kita ni kena buat position yang betul. Kalau tak, we'll left behind. Tapi kita tak boleh buat keputusan sendiri. Sebab kita kecil. Kita perlu ada rakan kita. Rakan serantau, rakan dunia Islam. Ini brothers kita, bukan? Wah, baru balik daripada Kazan, Tatarstan. You attended a conference. Kazan Forum, Kazan Forum. So, apa feeling di kalangan negara-negara Islam dan juga negara-negara di area tu? Mereka sangat terbuka untuk bekerjasama dengan Rusia despite the sanctions being lashed against them. Jadi saya rasa negara-negara bukan barat, mereka tidak akan terikut-ikut rentak dan arahan daripada EU ataupun Washington. Yes, Jadi ini perkara yang normal. Kita menghormati prinsip sovereignty yang ada pada semua negara untuk menentukan siapa kita bersahabat. Jadi kita tunjukkan di Kazan Forum dan tempat-tempat lain. Okay. So mungkin KJ terlalu sopan untuk tanya soalan akhir ni. Kalau boleh saya yang sila. Kenapa Bersatu nak sangat KJ ni? Dan kenapa KJ patut terima tawaran Bersatu? Sedangkan dia tengah best dengan Keluar Sekejap dengan Syahrir Hamdan ni yang dapat 54,000 views satu episod. Dia masuk Bersatu habis lah. Kan? Apa tawaran sebenarnya Bersatu? Saya tak boleh jawab bagi pihak parti sebab saya tidak diberi mandat untuk itu. Tapi sebagai pimpinan parti, saya boleh bagi komentar kenapa kami menghargai bakat yang ada pada KJ. Kita pun tahu tak ramai pemimpin anak muda yang dah terbukti berjaya dalam politik. Saudara KJ adalah seorangnya. Jadi sayanglah kalau kita tidak mendapatkan khidmat beliau untuk menabur bakti kepada negara. Hanya kerana kezaliman yang dibuat oleh Presiden UMNO ke atas beliau. Jadi kami di Bersatu, seperti mana Tan Sri Presiden kami ucapkan, kita tidak bersifat begitu. Kita tidak pernah menghukum bakat-bakat muda hanya kerana Presiden yang takut untuk bertanding. Jadi KJ, you're welcome to join us. Terima kasih. Dan yalah, saya tak ada punchline dan saya rasa benda ni serious. I can joke about it. It's fine. Dan Tan Sri pun buat secara sangat-sangat tertib. Jemput saya datang, bincang. Dan yalah, sejarah saya dengan Tan Sri dah lama dah. Saya pun pernah jadi menteri di bawah Tan Sri Mahyudin. And I think many people know that I have a soft spot for him. Jadi bila buat tawaran begitu, saya dalam keadaan serba salah lah. I have to decide, but then I have a soft spot for him. Dan saya DNA sebagai ahli politik, at the end of the day, I want to get back into politics now or later. So I will see him soon lah. Tolong sampaikan salam kepada Tan Sri. Saya akan jumpa dia dalam masa yang terdekat, insyaAllah. Apa saja keputusan saya harap Tan Sri akan terima lah. Dan golongan Bersatu parti Bersatu akan terima. But just on a personal note, Syaril, I mean, I think I want to say this on Keluar Sekejap. These guys, Bersatu dengan PAS, they don't really say anything bad about me. Tapi kalau you tengok UMNO and the comments from UMNO people, and you tengok PH, the comments from PH people,
it's not just fair criticism, it's personal. Dan sehingga hari ni. So that on a psychological level, I can understand. Has a strong bearing on what I might do or what I might not do. Sure. No, I really don't want to make this about me, but on a on a smaller level, I know what you mean, because even saya pun I see a bit of that already. I see a bit of that already, and so whatever on these guys' side, right wing, Malay, green wave, whatever. Tapi at a personal level, dia orang tak begitu. And I think that's something that you guys should keep up. It's one of the benda yang saya notice di social media dan sebagainya. Even orang PhD sekarang ni nak tegur dia punya sidro supaya tidak terlalu abrasive. You know what they call you guys? Walaun. Yeah. And I think it's not dignified. Orang Melayu is not like that lah. Yeah. You jangan makan umpan tu lah. I see some of you try to do it, tapi dia orang memang quite keji sikit lah cara dia. That has always been their modus operandi kan, dari dulu against BN. We see that happen. So Wan Ahmad Faizal, Ahli Parlimen Machang, once written off, now clearly on the rise, and if I can say the future of Bersatu one day. All the best. Terima kasih banyak pada Syaril dengan KJ. Terima kasih Waf. Thank you. Okay, wow. Yeah. What do you think? Different than what I thought. Kan? I thought, I mean, maybe on certain things, not prepared to answer or not prepared yet. Macam, hala tuju dan sebagainya. But it's okay. Early days, but quite thoughtful. I think, more thoughtful than I given him credit for. That's on the plus side. On the other part, I felt a bit frustrated adalah nampak masih lagi double down on the 3 Rs lah. On the 3 Rs. On the 3 Rs. Dan itu yang membuatkan saya secara peribadi sedikit uncomfortable. Right. Because KJ, you know this, is one thing for us to have been in UMNO and explaining. Yeah, sure. It's another thing to make a conscious choice kepada satu parti yang betul-betul sekarang inilah main sentimen 3R itu. Jadi itu sajalah yang mungkin saya nampak. But satu interview yang saya rasa tak penting untuk keluar sekejap mengimbangi dan memberikan kepada pendengar-pendengar yang mungkin takkan tahu tentang posisi-posisi dan pandangan-pandangan daripada Perikatan Nasional ataupun daripada Pakatan Harapan. Jadi ini yang kita nak cuba bawa. Dan kami rasa interview ni sama hebat dengan interview dengan OKM, dengan Ong Kian Meng, dan mungkin pendengar boleh tulis di ruang komentar siapa yang anda nak melihat selepas ini di Keluar Sekejap. Terima kasih. Terima kasih.